Salam sejahtera. Um, Nama saya Arjunan. Saya merupakan pelajar OUM semester 8 tahun ketiga. Pada SEM ini, saya mengambil subjek clinical practice, clinical practice iaitu pre-hospital care and ambulance services. Saya nak terangkan sedikit latar belakang saya. Saya bekerja sebagai penolong pegawai perubatan. Telah servis lebih kurang dalam 13 tahun. Sekarang bertugas di bahagian Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tunku Jaafar. Saya sekarang di bidang klinikal. Jarang membuat tugasan di bahagian pre-hospital care and services. Melalui clinical practice ini, saya dapat mengambil banyak pengalaman. Tanpa melengahkan masa, saya akan membincangkan tentang case study saya yang saya buat ataupun tugasan saya yang berkaitan dengan pre-hospital care, di mana saya mengambil topik acute coronary syndrome. Sebelum saya menjelaskan apa itu acute coronary syndrome, saya akan memberitahu sedikit sebanyak mengenai fungsi MECC, Medical Emergency Coordinator Center, iaitu satu pusat yang menerima panggilan daripada 999, yang di mana kita mengambil bahagian dalam bahagian medical, dan mereka akan memberi maklumat mengenai insiden ataupun kondisi kecemasan yang berlaku dan meminta bantuan pihak ambulan. Kes yang saya dapat ini adalah kes melibatkan sakit dada seorang lelaki di rumah, di mana beliau mengalami sakit dada dan memerlukan bantuan ambulan. Okey. Acute coronary syndrome. Okey, apa yang akan dibincangkan ataupun diperjelaskan dalam slide ini adalah mengenai definisi, clinical features and differentiating ACS, ECG, investigation, management, complication dan juga case study. Okey, ini adalah maklumat mengenai pesakit. Saya menamakan beliau Mr. K. Saya tidak mendedahkan nama sebenar pesakit. Saya cuma letak singkatan saja, iaitu Mr. K, berumur 55 tahun. Dia bekerja sebagai seorang pegawai polis. Beliau tidak mempunyai sebarang masalah perubatan ataupun pembedahan, ataupun pernah mengalami sebarang masalah kesihatan ataupun membuat pembedahan sebelum ini. Beliau juga tidak pernah menggunakan sebarang ubat-ubat yang berbahaya, tiada drug allergy, dan beliau juga merupakan yang tidak merokok ataupun mengambil alcohol consumption. Okey, senario yang seperti saya jelaskan tadi adalah Mr. K telah membuat panggilan ke 999 untuk meminta bantuan medical, iaitu meminta bantuan ambulans, di mana beliau mengalami sakit dada di bahagian sebelah kiri dan tidak mengalami sebarang sesak nafas ataupun kesakitan itu menjalar ke bahagian tubuh yang lain seperti tangan, kepala, leher dan bahu dan sebagainya. Beliau juga tidak mengalami sebarang masalah berpeluh ataupun muntah ataupun rasa loya. Okay. Definisi untuk acute coronary syndrome adalah is a syndrome set of signs and symptoms due to decreased blood flow in the coronary artery such that part of the heart muscle is unable to function properly or dies. Di mana sindrom mempunyai sign and symptom berikutan dengan kekurangan pengaliran darah ke coronary arteries yang menyebabkan muscle pada jantung tidak mampu untuk berfungsi secara normal ataupun kematian sel berlaku. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan acute coronary syndrome?
kita boleh bagikan kepada 4 jenis, iaitu stable angina, unstable angina, NSTEMI ataupun STEMI. Apa yang NSTEMI adalah melibatkan tiadanya penunjukan ST elevation di bahagian ECG, iaitu ST up, ataupun STEMI merupakan penunjukan ST elevation di dalam ECG. Okey, kita menjelaskan mengenai unstable angina. Unstable angina merupakan an unprovoked or prolonged episode of chest pain raising suspicion of acute myocardial infarction AMI without definite ECG or laboratory evidence. Unstable angina merupakan satu masalah sakit dada yang tidak menentu yang boleh disuspek sebagai AMI, iaitu acute myocardial infarction. NSTEMI pula berikutan sakit dada yang diboleh ataupun disuspek myocardial infarction. Tiada perubahan ECG changes, iaitu non-specific ECG changes, ST depression or T inversion ataupun normal. Laboratory test showing release of troponins. Okay, STEMI pula merupakan sustained chest pain suggestive of AMI ataupun acute ST elevation or new left bundle branch block. Ini adalah merupakan patofisiologi di mana berlakunya atherosclerosis, di mana berlakunya epithelial injury ataupun migration of monocyte macrophages ataupun LDL lipids consume form cell ataupun growth factors, smooth muscle, collagen ataupun proteoglycans ataupun erythematous plaque forms, di mana berlakunya penyumbatan pada salur-salur darah yang berpunca daripada pelbagai sebab. Okey. Yang seterusnya merupakan clinical features ataupun tanda-tanda klinikal yang boleh dilihat ataupun dikesan pada pesakit. Yang pertamanya adalah chest pain, di mana pesakit akan meletakkan tangan di bahagian dada dan mengadu mempunyai sakit dada. Sesak nafas, iaitu dyspnea. Nausea merupakan loya. Palpitation, rasa berdebar-debar di bahagian dada. Hypotension or hypertension, di mana bila mengambil tekanan darah adalah terlalu rendah ataupun terlampau tinggi. Syncop, iaitu pengsan ataupun syncopal attack. Acute confusion ataupun keadaan pesakit yang rasa keliru. Seterusnya vomiting, muntah ataupun sweaty, berpeluh. Pallor bermaksud pucat. Indigestion ataupun asymptomatic silent, menyebabkan masalah daripada kekurangan penghadaman. Tachycardia ataupun bradycardia, di mana pulse rate adalah perlahan ataupun laju. Tachycardia ataupun bradycardia. Okey, yang next, distinguishing features, di mana stable angina merupakan plaque formation, unstable angina adalah platelet adhesion, NSTEMI merupakan platelet aggregation ataupun STEMI merupakan complete occlusion. Okay. Stable angina merupakan precipitated by stress ataupun exertion yang berlaku disebabkan oleh stres ataupun aktiviti yang berat. Ianya tidak melebihi 20 minit kesakitan ataupun kesakitan akan berkurangan apabila mengambil rehat ataupun mengambil ubat GTN. Yang unstable angina, NSTEMI dan STEMI merupakan kesakitan yang berlaku pada minimal exertion ataupun pada tahap kita sedang bekerja ataupun biasa saja dan lebih daripada 20 minit, dan selalunya kesakitan itu berlaku dengan sign simptom yang lain, dan apabila kita memberi GTN, kekurangan ataupun bahagian kesakitan itu akan berkurangan beratus yang sedikit sahaja.
Okey, ini adalah risk factor yang saya akan explain. Okey, di mana modifiable di mana yang boleh diubah, iaitu tingkah laku kita sendiri, iaitu smoking, obesity, diet, lack of exercise, high serum cholesterol, hypertension dan diabetes. Ini semua yang boleh dikawal. Seperti smoking, kita boleh berhenti merokok, obesity, mengawal berat badan, diet, mengambil diet yang seimbang, lack of exercise, kita perlukan senaman yang berkala, iaitu minimum 3 kali seminggu, ataupun high serum cholesterol, menjaga tahap kolesterol dalam darah. Hypertension dan diabetes ni kita mengawal masalah darah tinggi dan kencing manis. Yang tidak boleh diubah ataupun yang tidak boleh dikawal adalah peningkatan umur, iaitu increasing age, ataupun gender, gentina. Selalunya kebanyakan masalah sakit darah ini lebih kepada majoriti adalah kepada lelaki. Selain itu, ethnicity, melibatkan beberapa etnik dan family history, di mana sejarah mengalami masalah jantung di kalangan mak ayah ataupun keturunan, dan juga kencing manis. Okey, apa yang paling penting adalah differential diagnosis. Apabila kita mengalami chest pain, kita perlu berfikir out of box, di mana apakah punca-punca yang boleh menyebabkan chest pain berlaku. Okey, kalau yang melibatkan jantung ataupun kardiak, kita boleh suspek AMI, myocardial infarction, angina, pericarditis ataupun aortic dissection. Kalau ianya melibatkan respiratory, ianya mungkin melibatkan pulmonary embolism, pneumothorax, pneumonia. Kalau melibatkan gastrointestinal, ianya mungkin melibatkan esophageal spasm, GERD, gastroesophageal reflux disease, ataupun pancreatitis. Kalau melibatkan musculoskeletal, ianya mungkin costochondrosis, ataupun yang melibatkan trauma kepada bahagian musculoskeletal. Okey, investigation ataupun penyiasatan yang boleh kita lakukan adalah contohnya sebagai bedside, kita boleh membuat ECG. Ya, ECG adalah yang paling penting untuk detect apakah masalah yang berlaku pada jantung, di mana ECG merupakan indikasi utama untuk melihat kepada perubahan ritma jantung. Okay, yang seterusnya adalah pengambilan darah seperti ABC, lipids, liver function test, cardiac enzyme seperti TROP-I, amylase, bahagian imaging iaitu seperti chest x-ray. Kalau yang melibatkan spesifikasi adalah seperti echocardiogram ataupun angiografi. Okey, untuk unstable angina, normal troponin boleh dilihat sebagai ECG normal ataupun possible ST depression. Untuk yang NSTEMI, melibatkan raised troponin, iaitu peningkatan troponin, yang boleh dilihat sebagai ST depression, can be normal ataupun possible T-wave inversion. Untuk STEMI pula, sama juga berlakunya peningkatan troponin, raised troponin, ST elevation, hyperacute T-wave, new left bundle branch block, ataupun T inversion dalam beberapa jam, ataupun Q-wave yang boleh melibatkan perubahan dalam beberapa hari. Okey, important ECG findings, di mana melibatkan ST segment STEMI dan non-STEMI, di mana ST segment yang adalah normal, STEMI, NSTEMI, dan juga melibatkan acute myocardial infarction. Okey, di manakah masalah yang boleh dikenal pasti? Okey, sebagai contoh, jika dilihat sebagai acute myocardial infarction, apakah yang boleh disuspek adalah AMI. Ini adalah sebagai contoh dan rujukan. Saya perjelaskan lebih mendalam selain daripada acute coronary syndrome. Jika melibatkan myocardial infarction, inferior
adalah melibatkan lead 2, 3 AVF. Lateral melibatkan lead 1 AVL, V5 dan V6. Anterior melibatkan V1 hingga 2 septum, V3 hingga V4 apex, V5 to V6 anterolateral. Posterior melibatkan ST depression in V1 to V3, di mana inferior melibatkan right coronary, lateral left circumflex or LAD, anterior LAD ataupun posterior left circumflex or right coronary. Okey, apakah yang penting dalam management? Sama seperti primary survey DRABCDE, iaitu A, pattern, airway, di mana kita melibatkan airway yang normal. B adalah breathing, iaitu oxygen, adalah aim for saturation oxygen 94 to 98 98%. Auscultation, respiratory rate. Circulation melibatkan IV access seperti pemberian fluids dan penyiasatan heart rate, blood pressure kita monitor. Untuk deformity kita akan melihat kepada GCS, pupils, capillary, blood glucose, dan E adalah expose. Okey, ini adalah melibatkan common ACS management, di mana kita akan memberi ubatan sakit seperti morfin 5 hingga 10 mg slow IV injection. Oksigen adalah penting. Nitrate seperti GTN 500 mg ataupun aspirin 300 mg. Plus kita bagi antiemetic seperti metoclopramide 10 mg by IV. Okey, unstable angina dan STEMI pula kita akan beli clopidogrel 300 mg loading dose, beta blocker seperti atenolol 5 mg, nitrates normally kita gunakan IV, ataupun kita consider coronary angiography dalam masa 3 hari ataupun 72 jam. Okay. Scoring sistemnya adalah ilmu tambahan seperti Grace scoring ataupun TIMI. Okay, Grace scoring ini melibatkan prediction 6 bulan mortality in STEMI patient yang melibatkan umur, heart rate dan systolic BP, melibatkan clip class iaitu CCF, pulmonary edema ataupun shock, cardiac arrest on admission, elevated cardiac markers ataupun ST segment change. TIMI merupakan risk of cardiac events in next 30 days ataupun yang melibatkan umur yang melebihi 65 tahun, non-coronary artery disease, aspirin in last 1 weeks, severe angina 2 into 40 hours, ST deviation melibatkan peningkatan 1 mm, elevated troponins ataupun CAD risk factor. STEMI, time is muscle. PCI, percutaneous coronary intervention, call to balloon time of 120 minutes, requires clopidogrel 600 mg loading dose. Rescue PCI after failed thrombolysis. Thrombolysis merupakan streptokinase, L-teplase, tenecteplase. Contraindication, clopidogrel 600 mg loading dose and LMWH. Beta blocker in example atenolol ataupun ACE inhibitor seperti lisinopril. Long term management merupakan continuous ECG monitoring as inpatient ataupun patient dalam CCU. Aspirin 70 mg OD, clopidogrel 70 mg, beta blocker, ACE inhibitor, statin dan modification of risk factor. Okey, complication yang boleh berlaku pada awal iaitu bawah 72 jam atau 3 jam adalah kematian, cardiogenic shock, heart failure, ventricular arrhythmia, myocardial rupture, thromboembolism. Complication yang berlaku pada late ataupun yang lambat adalah ventricular wall rupture, valvular regurgitation, ventricular aneurysm, cardiac tamponade, Dressler's syndrome dan thromboembolism. What are is risk factor ataupun risk factor yang dialami oleh pesakit tersebut? Okey, risk factor adalah seperti smoking, obesity, diet, lack of exercise, high serum cholesterol, hypertension, diabetes, increasing age, gender dan family history. Bagaimana kita nak menyiasat adalah menggunakan ECG. Ini adalah salah satu contoh ECG. Summary-nya adalah don't forget to learn what you think you already know. ECG yang kerap iaitu ECG often, structured approach,
know your acute management. Acute management yang penting untuk menyelamatkan nyawa pesakit, ataupun pandangan daripada senior review is always the right answer, seperti kita bertanya kepada perubatan ataupun pakar. Ini adalah reference yang saya telah gunakan dalam slide dan case study saya, dan kita telah sampai ke penghujungnya. Saya mengucapkan terima kasih kerana memberi saya peluang untuk memberi video ini kepada OUM, dan saya mengucapkan terima kasih.